dan berumur 18 tahun. Saya lahir pada 6 Mac 2023 di Kini Dama Klang Selangor. Saya berasal dari Taman Sentosa Klang Selangor. Saya merupakan anak bungsu daripada ketiga adik-beradik saya. Bapa saya ialah seorang pemandu band sekolah dan ibu saya ialah seorang suri rumah. Dulu, saya bersekolah rendah di SJKT Simpang 5 Klang Selangor dan bersekolah menengah di SMK Raja Mada Klang Selangor. Dari segi akademik, saya telah mencapai keputusan 9A dalam peperiksaan SPM 2020. Kini, saya sedang melanjutkan pelajaran saya di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Fizikal Sistem 2 semester. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera perisian. Selain daripada itu, dari segi kurikulum, saya pernah menyertai banyak pertandingan taekwondo yang berperingkat daerah, negeri dan antarabangsa. Bukan itu sahaja, saya juga telah dianugerakan pinggan gangsa dalam pertandingan kangaroo mat Malaysia tahun 2020. Selain itu, pada masa hadapan, saya ingin melanjutkan pelajaran saya di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memilih program pengajian sains komputer. Hal ini demikian kerana saya akan dapat meningkatkan pelbagai kemahiran saya dalam bidang teknologi. Bukan itu sahaja, yang pentingnya Universiti Kebangsaan Malaysia mempunyai reputasi akademik yang terbaik di Malaysia, Asia Tenggara dan dunia. Sekarang, kelebihan saya. Saya merupakan seorang yang sanggup memegang tanggungjawab. Sebagai contohnya, saya pernah memegang tanggungjawab naib pengurusi dalam unit badan beruniform KRS semasa bersekolah menengah. Bukan itu sahaja, saya juga merupakan seorang yang berkomitmen tinggi terhadap tugas yang diberikan. Contohnya, saya telah diamanahkan sebagai seorang camp coach di Kolej Matrikulasi Kelantan untuk membentuk ahli kumpulan saya dalam subjek kimia. Oleh itu, sekiranya saya terpilih memasuki program ini, hal tujuan kerjaya saya ialah melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana, bekerja di syarikat popular di Malaysia seperti syarikat Petronas dan membina kerjaya melalui kepakaran sendiri. Lagi sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerana memberi peluang untuk saya sebagai seorang calon pilihan khusus pengajian sains komputer di Universiti Kebangsaan Malaysia. Harapan saya agar permohonan saya ini mendapat pertimbangan dari pihak universiti dengan menerima saya sebagai seorang daripada warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Lai Hussein. Nombor kad pengenalan saya ialah 0301 26 03 0801. Saya berumur 18 tahun dan saya berasal dari Wakar Baru, Kelantan. Saya tinggal bersama dengan datuk, nenek, ibu, abang dan adik saya. Sebelum itu, saya telah belajar di SMK Chonghua Kota Baru, Kelantan. Saya berjaya mendapat keputusan 10A dalam peperiksaan SPM 2020. Selepas itu, saya berjaya mendapat tawaran program matrikulasi untuk meneruskan pembelajaran saya dalam jurusan Sains Fizikal di Kolej Matrikulasi Kelantan. Bukan setakat akademik, saya juga aktif dalam bidang kokurikulum. Contohnya, saya pernah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti, kempen dan pertandingan. Saya juga pernah memegang jawatan yang penting. Selepas itu, saya telah dipilih untuk dijadikan power leader bagi subjek kimia. Saya berazam untuk meneruskan pembelajaran saya dengan menyambung ijazah sarjana muda di Universiti Malaya. Saya memilih program pengajian kecerdasan buatan iaitu AI kerana saya amat meminati robotik.
Saya merupakan seorang insan yang boleh bekerja sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Dan saya seorang yang gigih berusaha kerana saya mempercayai gigih adalah tangga kejayaan. Bukan setakat itu sahaja, saya mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi kerana saya boleh bertutur dengan beberapa bahasa. Saya juga dapat menguasai pelbagai bahasa komputer. Selepas saya berjaya menamatkan pengajian ijazah saya ingin bekerja dalam karier yang berkaitan dengan AI. Akhir sekali, saya berharap saya dapat menyambung pembelajaran saya di Universiti Melaya. Harapan terbesar saya agar permohonan saya mendapat pertimbangan daripada pihak universiti dengan menerima saya sebagai seorang warga Universiti Melaya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Tan Shun Qi. Nombor kad pengenalan 030208 101060. Saya lahir pada 8 Februari 2003 dan berumur 18 tahun. Saya tinggal di Puchong, Selangor. Saya pernah belajar di SMK Bandar Puchong Jaya B dan memperoleh keputusan 10A dalam SPM. Sekarang, saya belajar di Kolej Integrasi Kelantan. Semasa di sekolah menengah, saya merupakan naib pengerusi untuk Rumah Sukan Kuning, setiausaha untuk Kelab Kebudayaan, dan bendahari untuk Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Saya berazam untuk melanjutkan pelajaran saya dalam program pengajian Sarjana Muda Sains Komputer, Sains Data di Universiti Malaya. Saya memilih program pengajian Sains Data kerana pertumbuhan positif pekerjaan dalam bidang Big Data pada masa hadapan. Selain itu, bidang ini juga membuka banyak peluang pekerjaan yang berlainan seperti dalam bidang teknologi maklumat, kewangan, insurans dan perniagaan. Hala tuju karier saya selepas tamat pengajian adalah menjadi seorang data scientist yang mengkhusus dalam bidang ekonomi dan kewangan. Kelebihan saya ialah kemampuan berfikir dengan kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Saya juga seorang yang sentiasa berusaha untuk mencapai yang terbaik dan tidak pernah berputus asa. Saya percaya kelebihan ini akan menjadikan saya seorang pelajar yang cemerlang yang boleh mengharumkan nama universiti dan membuat sumbangan kepada masyarakat selepas tamat pengajian. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya sebagai calon pilihan untuk kursus pengajian Sains Data di Universiti Tuan. Harapan saya agar permohonan saya ini mendapat pertimbangan daripada pihak universiti dengan menerima saya sebagai seorang daripada warga Universiti Malaya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad dan sekarang ini saya berumur 19 tahun. Saya tinggal di Kampung Becah Tendung, Pasir Mas, Kelantan dan saya merupakan anak ke-7 daripada 7 orang adik-beradik. Sekarang ini ibu saya merupakan seorang suri rumah tetap, manakala bapa saya pula merupakan seorang pencen JKR. Untuk pengetahuan anda, dulu saya bersekolah di SMKA Falahiyah. Ketika saya bersekolah di SMKA Falahiyah, saya telah mendapat keputusan pencapaian akademik yang baik, iaitu saya telah mendapat sebanyak 6A di dalam peperiksaan SPM. Dan sekarang ini saya telah melanjutkan pelajaran saya di Kolej Matrikulasi Kelantan di dalam bidang sains fizikal. Saya merupakan seorang yang bercita-cita tinggi dalam hidup saya, iaitu saya ingin menjadi seorang jurutera kimia. Ketika bersekolah di SMKA Falahiyah dulu, antara pencapaian kurikulum saya yang setelah saya capai, yang pertama adalah saya pernah menjadi seorang peserta dalam kem Nadwah Kepimpinan Islam di peringkat kebangsaan yang diadakan di Pulau Pinang pada tahun 2018. Selain itu, saya juga pernah menjadi seorang peserta di dalam pertandingan atau di peringkat kebangsaan. Dan antaranya lagi, saya telah menjadi peserta di dalam bidang kuis kebangsaan kimia. Pada masa hadapan, saya ingin melanjutkan pelajaran saya
di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia ataupun UM dalam bidang kejuruteraan kimia. Hal ini kerana Universiti Malaysia merupakan universiti yang ke-65 di tangga dunia dan universiti yang pertama di Malaysia. Selain itu, Universiti Malaysia juga mempunyai graduan-graduan yang telah melanjutkan pelajaran mereka di peringkat kedoktoran. Ini memudahkan saya untuk bertanyakan kepada mereka jika ada kefahaman yang saya tidak jelas. Jika anda bertanyakan kepada saya tentang kelebihan ataupun bakat yang ada pada diri saya, sudah tentu anda tidak perlu risau kerana saya mempunyai kemahiran dalam berpidato ataupun dalam pengucapan awam ataupun public speaking. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran dalam editing. Antara software yang saya boleh gunakan dalam editing adalah yang pertama, Photoshop, InShot dan sebagainya. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran untuk menguruskan sesuatu organisasi. Hal ini kerana saya mempunyai pengalaman di dalam Majlis Perwakilan Pelajar ketika berada di Kolej Matrikulasi Kelantan. Setelah bergraduasi di peringkat ijazah sarjana muda, saya mempunyai perancangan yang lebih jauh dalam kehidupan saya, iaitu saya ingin melanjutkan pelajaran saya di peringkat sarjana. Selain itu, saya juga ingin menjadi seorang jurutera kimia yang bertauliah sehingga mendapat gelaran IR. Dan akhir sekali, saya ingin menjadi salah seorang pekerja dan membanting tulang 4 kerat saya di syarikat-syarikat gergasi seperti Petronas. Dengan ini, besarlah harapan saya kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk mempertimbangkan permohonan saya ini. Sebarang maklum balas, pihak tuan dan puan boleh menghubungi saya di maklumat yang berikut. Akhir kata, segala perhatian dan kerjasama pihak tuan dan puan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Lai Zisen. Hari ini, kita akan membincangkan isu semasa yang terhangat di negara Malaysia pada hari ini, iaitu perkembangan ekonomi terbantuk disebabkan pandemik COVID-19. Tidak dinafikan bahawa virus kecil COVID-19 telah pun mendatangkan banyak dugaan kepada seluruh dunia dari segi kesihatan, keselamatan, sosial dan juga terutamanya ekonomi setiap negara. Disebabkan pandemik COVID-19, tahun 2020 hingga tahun 2021 boleh dianggap sebagai zaman kemelesetan ekonomi. Ini adalah sebab pihak pentadbiran ingin mengelakkan kewujudan segala pembawa virus COVID-19 ke dalam negara Malaysia. Langkah pencegahan ini dianggap amat penting kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Walau bagaimanapun, tiada mata wang asing dapat dibawa masuk negara kita. Tuntaslah, ekonomi negara Malaysia semakin dijejaskan. Bukan setakat itu sahaja, kebanyakan perdagangan antarabangsa juga telah dielakkan. Tegaslah, pandemik COVID-19 dapat membawa banyak cabaran dari segi ekonomi kepada negara Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya Tan Shun Qi. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berpanjangan telah menjejaskan banyak industri termasuk industri logistik dan rantaian bekalan, industri F&B, industri pelancongan serta industri penerbangan. Industri-industri ini berkait rapat dengan ekonomi sesebuah negara. Apabila industri-industri ini tidak dapat berkembang, syarikat-syarikat yang menceburi dalam industri-industri ini akan mengambil keputusan untuk memberhentikan pekerja atau memotong gaji bulanan pekerja untuk mengurangkan kos operasi. Perkara ini menyebabkan ramai yang menghadapi masalah pengangguran. Apabila pendapatan rakyat dan syarikat berkurang, kutipan cukai juga berkurang. Kesannya, pendapatan negara akan menurun. Tambahan pula, kerajaan terpaksa menampung perbelanjaan yang tinggi dalam bidang kesihatan untuk peralatan perubatan, penyelidikan virus dan vaksin. Maka hal ini diibaratkan bagai soda jatuh di timba tangga. Kerajaan terpaksa menumpukan perhatian untuk menangani masalah COVID-19 dalam negara dan tidak dapat mengembangkan ekonomi. Oleh itu,
Faktor-faktor inilah yang menyebabkan perkembangan ekonomi terbantut. Salam sejahtera. Nama saya ialah Syarif Al-Laki Aziz Raj. Saya hendak membentangkan tentang kesan perkembangan ekonomi terbantut akibat daripada pandemik COVID-19. Wabak COVID-19 telah merebak ke Malaysia dan mengganggu buat ekonomi Malaysia. Antara yang turut terjejas adalah sektor pelancongan, penerbangan, perhotelan dan harga petroleum. Kejatuhan harga petroleum yang merupakan pendapatan utama negara Malaysia dan kejatuhan industri pelancongan yang merupakan penjana pertukaran asing kedua terbesar telah menyebabkan Malaysia mengalami kerugian dalam skala yang besar. COVID-19 telah memberikan kesan yang drastik kepada harga minyak juga. Ini dibuktikan dengan harga bagi setong merosot lebih 50% dan yang telah mengurangkan pendapatan negara kepada 30 bilion ringgit Malaysia. Bukan itu sahaja, syarikat penerbangan dan industri pelancongan juga mengalami kerugian akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia untuk menyekat COVID-19. Ini telah menyebabkan hotel, pengangkutan darat dan restoran mengalami kerugian dan seterusnya ramai pekerja telah menderita kerana berhadapan kemungkinan untuk dibuang kerja. Oleh itu, para pemimpin dan masyarakat perlu mengamalkan politik matang dan sentiasa bermuafakat agar dapat memastikan ekonomi negara kita terpelihara. Seperti pepatah Melayu ada menyebut, asal ditugal ada benihnya. Sekian, terima kasih. Pada era pandemik globalisasi ini, negara kita telah diancam dengan terbantutnya ekonomi negara. Jadi apakah langkah yang kita boleh lakukan untuk menangani isu ini? Langkah yang pertama yang boleh dilakukan adalah dengan kerajaan mengembalikan pelaburan swasta seperti melihat kerja insentif penggalakan pelaburan sama ada ianya masih relevan untuk mendapatkan pelaburan asing. Seterusnya, kerajaan juga boleh meningkatkan produktiviti golongan B40 dengan mengurangkan kebergantungan mereka kepada pekerja asing. Hal ini dapat membuka peluang pekerjaan dengan lebih banyak kepada golongan yang tidak berkemampuan di negara kita ini. Dan akhir sekali, mungkin kerajaan boleh menyediakan satu platform khusus kepada golongan yang tidak berkemampuan seperti memberikan kelonggaran kepada mereka ataupun memberikan galakan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan runcit ataupun kedai secara kecil-kecilan. Hal ini dan usaha-usaha ini menunjukkan kerajaan ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan rakyat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.